Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni hari baru, hari Isnin, minggu baru, minggu kedua, minggu first legit untuk minggu pertama untuk di bulan 10. So hari ni bulan 4 hari bulan. So meaning officially untuk kalau ikutkan ni ialah betul-betul solid punya minggu 10. So tengok adakah berlaku lagi peningkatan. So expected ada lagi pergerakan berkali menanti untuk minggu ni. So expected more lah pergerakan expected di BTC boleh sampai ke 50k. So kenapa nanti tu akan tunjukkan chart beberapa petanda untuk price itu sedang melakukan kenaikan ke atas. So guys, let's go kita review market di Coin Market Cap dulu. Untuk review market secara keseluruhan, tengok apa yang dah berlaku untuk hari semalam ataupun untuk minggu lepas. So untuk hari Ahad malam, total market close sampai pukul 6.30. So expected belum complete belum complete data ni untuk tempoh 24 hours. Kita kena tunggu pukul 8. So anda boleh tengoklah di Coin Market Cap. So first kali kita tengok total market berada di 2.13 trilion. Kemudian volume hanyalah 90 bilion USD dollar. So meaning total market meningkat. Tu tengok harga kat bawah ni, kita ada percentage. So untuk total market secara keseluruhan untuk 24 hours kita drop sikit 0.27. So meaning tak ada berlaku sebarang pertambahan atau penaikan untuk semalam. Dan tengok volume juga berkurangan, meaning kita tengok ada kejatuhan tapi kejatuhannya sikit lah. Tak berlaku sebarang pergerakan. Memang macam cakap, expected untuk satu had kita tak nak sebarang berlaku pergerakan industri. Kita nak at least kalau kita nak lebih baiklah sideways lah ataupun pergerakan tu static je, tak buat sebarang pergerakan. Membuat sebarang pergerakan yang drastik. So sideways lah good untuk hari Sabtu dan Ahad. Dan tengok dominant BTC drop sikit daripada 43, 42. Kemudian Ethereum bertambah sikit 18.4 ke 18.8. Meaning tengok altcoin akan sedikit drop lah. Aku kata mana apa BTC pun drop. So guys, let's go kita tengok harga semasa Bitcoin untuk pagi ini. So minggu baru kita tengok Bitcoin ke mana. So Bitcoin berada di 48.1, meaning tak berlaku sebarang perubahan daripada Jumaat. Jumaat pun kita tengok dalam 48 juga. So meaning tak ada berlaku gap. So good untuk secara keseluruhan untuk performance untuk minggu ni. Untuk hari minggu, maknanya hari Sabtu, Ahad. So pergerakan yang kita nak lah, pergerakan yang kata tak banyak perubahan. So untuk dalam tempoh 24 hours untuk semalam kita hanya drop 0.15. So jika drop sikit, jadi kita drop market cap, total market drop sikit. Kemudian volume juga aku kata drop sikit. So meaning kata tak ada sebarang perubahan dalam market tu 0.15 untuk Bitcoin. Untuk Ethereum kita tengok hari minggu lepas tengok dalam 3.2. So now 3.4 banyak berlaku penambahan untuk altcoin Ethereum. So untuk hari tempoh 24 hours kita drop 0.72. So good maknanya tak banyak berlaku pergerakan yang drastik. So pun Cardano daripada 2.4 ataupun 2.3 to drop pada 2.6. So 2.43. So mostly tengok semua mesti dari dalam rate. Sebab apa macam cakap ni, total market drop, volume drop, total market drop, daripada harga pun drop. So drop sikit ni, drop tak banyak untuk ni. So good. So Bitcoin, Ethereum, Cardano, so lain-lain coin pun tengok adakah ada coin yang melakukan penaikan. Tu mostly ada Algo 6%. So 6%, 8% untuk kenaikan Algo ni. So 8%. Kemudian BCH 2%. Lain XC still lagi running up 23%. Macam juga hari Jumaat itu kita ada kenaikan 45% daripada $65 ke 100 lebih. Tu now untuk hari ni naik lagi 136. So kenapa XC ni sedang melakukan kenaikan nasi? Sebab apa? XC ada good ni lah. XC dah pun kita dia punya ada event, dia buat staking, maknanya dia staking untuk dia punya, dan dia buat airdrop untuk dia punya first gamer yang dah kata yang main game dia yang lama tu, dia drop lah, dia bagi 60 juta ataupun 100 juta tak pasti, tapi itulah yang berlaku. So XC dah pun staking. So bila staking yang berlaku, apa yang berlaku, harga XC akan stabil. Sebenarnya kita tengok Cardano daripada hampir 70% dia punya coin di staking ataupun di lock lah untuk Cardano. Sama juga XC bila staking berlaku dan kita boleh gain reward. Banyak XC kita bila siapa yang staking ni dia akan boleh reward. Contoh anda staking 1000 coin untuk isi, meaning aku kata dia akan bagi percentage ataupun bagi dividen untuk aku kata setiap bulan ataupun end of apa kata year tu, sepanjang tahun dia akan bagi monthly sikit-sikit tu, meaning anda boleh buat passive income daripada XC. Buat passive income XC dengan staking. So bukan XC lah, coin lain pun boleh, tapi expected into XC yang berlaku. So secara fundamental good. Sebab tu kita tengok kenaikan yang drastik lah di dalam XC.
Tezos juga melakukan 13.5. So kita tahu Tezos adalah antara satu coin yang good untuk kita untuk long term. So guys, itu performance untuk hari ni. So apa-apa untuk kata minggu ni ya, hujung minggu ni memang kata tertumpu kepada SC. Sebab tu SC ada good fundamental lah. So guys, let's go. Sebelum kita pergi ke chart, tu nak tengok crypto fear and greed. To fear and greed index kita berada di 49 tu neutral untuk semalam. Hari Sabtu neutral hari ni pun expected untuk hari Sabtu neutral, hari Ahad pun expected neutral. So still lagi kata bukan greed, so still lagi good position untuk kita re-entry. So masih belum banyak lagi buyer FOMO dalam market. So sebab apa kita masih lagi ada beberapa point yang kata cantik lah untuk buy. So guys, let's go di total market. So total market apa yang tengok? So total market macam cakap tu ada monitor volume wish ni. So price target dah pun breakout. Tu dah breakout, good breakout. So expected price akan terus melakukan ke atas. So untuk di total market apa yang kita tengok? Total market sedang untuk cubaan untuk kali kedua untuk breakout kita punya major resistance yang box purple ni. So itu dah drop, itu dah break. Kemudian apa yang berlaku, kita ada fight, kita fight daripada China. Tu price tu dah dropping. So dropping dan price tu terus melakukan kenaikan balik. So untuk price target ni expected sampai kawasan ni dalam 2.3, meaning kita akan tengok total market sedang melakukan continuity ataupun pergerakan uptrend lah, pergerakan naik ke atas, meaning kita akan ada price target, kita ada major resistance, kemudian kita akan ada price target di atas itu expected di 1.2, 2.8, 1.6, 3.3 trilion, dan mostly kita akan lihat 2.6, 3.6. So mostly expected kita target 1.6 dulu dalam 3.3 trilion, expected sampai 3.3 trilion, meaning jika total market meningkat, harga coin juga akan terus melakukan peningkatan. So guys, let's go, kita pergi tengok di BTC. So sebelum tu di total market ya. Di total market kita tengok beware ya. Beware ini ya. Kita ada kata sedikit rintangan, tapi rintangan yang kata expected dia boleh break. Tu kita ni last resistance di kawasan 2.2 hampir 2.19 ni. So break saja ni, kita expected price tu akan melakukan kenaikan yang drastik untuk total market, meaning dia akan menyebabkan harga coin juga akan melakukan peningkatan yang drastik. So let's go, kita pergi ke BTC untuk future untuk minggu ni. So future sebenarnya kalau tengokkan tak ada sebarang gap ya. Tak ada sebarang gap. Hari Jumaat kita expected dalam 48, hari kena buka pun dalam 48 juga. So meaning tak ada gap. So meaning tak ada gap, kita expected price tu expected kata akan boleh melakukan kenaikan teruslah untuk BTC. So untuk let's go, kita pergi ke BTC dominant. So BTC dominant macam mana? BTC dominant macam cakap sedang meniti trendline ni. So sedikit drop adalah expected. Sekiranya ini berlaku, BTC akan melakukan bawa balik ke atas. Apa yang kita akan tengok? Kita akan tengok total market meningkat, BTC dominant juga meningkat. Ini bermakna kita tengok harga BTC akan melakukan kenaikan yang drastik. Itu yang tengokkan. Tapi sekiranya kita tengok ni, sekiranya kita tengok total market meningkat kemudian dominan berkurangan, meaning kita akan tengok BTC akan naik juga, cuma tak melakukan drastik, tapi tengok altcoin akan melakukan kenaikan yang drastik di dalam market. So semua expected untuk dominan melakukan kenaikan di atas. Sekarang lagi tengok di BTC. So BTC USD, so macam pergerakan apa yang akan tuan tengok. So yang untuk monitor macam biasa, pertama di macam total market, dua ada monitor volume wish. So volume wish untuk price tu expected to break ke atas. So break ke atas, kita ingat BTC belum lagi break dia punya major resistance. So kita ada major resistance di kawasan box ni. So bulan 10 adalah good position. So now kita tengok kat di BTC ni, apa point yang anda perlu penting untuk tengok. Pertama kali kita tengok ni major resistance, kita perlu break dulu major resistance untuk price itu more continuous ke atas. Tapi untuk miner kita ada expected, kita ada good support kawasan ni lah. Kalau kat sini, kalau untuk yang sekarang aku kata kita ambil yang ini maknanya. Kalau kita tengok sini ada horizontal, kita ada kawasan 46k ni. So 46k dah pun breakout. So now kita ada another sedikit lagi line kawasan ni horizontal. So ni kalau tu tarik box anda akan nampak. So, kita ambil yang sini atas ni, so pada low tu kita ambil ni. So ini adalah kawasan yang perlu untuk Bitcoin BTC untuk breakout. So untuk pertama yang kita tengok yang good ni sebenarnya ialah kita dah pun buat consolidation dalam ni, kemudian dah breakout. So ikutkan candle yang first biru dah breakout. Kemudian yang merah ni hanyalah retest. So retest dua seperti apa yang berlaku untuk 4 hours. Candle 4 hours yang pukul 6.40. So seperti pukul 8 lagi, pukul 8 kita akan ada satu candle yang hijau expected price itu boleh akan melakukan kenaikan yang drastik. At least untuk pergi balik trendline hijau ni. Dan cakap di BTC tu monitor satu couple handle, kemudian juga horizontal. So kita ada couple handle ni.
Untuk couple handle ni terbentuk, tu breakout saja ni kita expected price tu akan melakukan kenaikan yang drastic, and lepas target adalah di dalam kawasan dalam 80k. So kemudian 80k tu macam mana? Macam juga kita ada break couple handle, kita break kat major resistance. So major resistance expected untuk 1.6 86k. So good untuk bulan 10 nya. Bulan 10 pembeli kita akan tengok at least price itu berada di dalam kawasan all time high barulah expected untuk di bulan 10 ni. Bulan 10 expected kita akan sampai di all time high dia dalam 65k. Itu yang tu expected akan berlaku. Sebab apa, kita ada beberapa point yang kata penting lah. Couple handle penting, harus major resistance, kemudian kita akan dekat trendline yang baru untuk dia breakout. So untuk short term tu nampak possibility untuk hari ni kita akan risk dan kita akan berlaku lagi kenaikan. At least price itu pergi ke kira major resistance di kawasan 50k, kawasan area ni lah, antara trendline ni dan juga first untuk end board kita di dalam kawasan ni. So sekiranya Bitcoin melakukan tingkatan, altcoin juga akan turut melakukan tingkatan. So apa yang expected lah, walaupun kita RSI berada di atas ni, tapi kita tengok kata stop RSI di bawah. So kita ada momentum, kita dah bawah, kita ada momentum untuk naik ke atas. So apa yang akan berlaku ni, expected kita boleh nampak untuk BTC bermain di kawasan atas ni sikit, untuk at least lagi sebelum sampai kawasan ni, dan malu ada rejection sikit untuk bermain ke sideways dalam kawasan ni, buat wedge, dan kita akan continuously pattern untuk naik ke atas. So itu yang tu expected kan berlaku untuk short term. Tu apapun hari ni kita tengok macam mana. Hopefully kita akan expected boleh sampai di kawasan 50k untuk hari ni ataupun minggu ni. Kalau minggu ni kita tengok chart, untuk weekly punya chart tu, expected ada satu karakteristik untuk candle punya. Candle tu kita tengok kata price merah, kemudian kita buat bullish engulfing. Tu sekiranya minggu ni pukul 8 lagi kita kena close, tu expected kita close atas daripada candle merah ni, meaning kita buat bullish engulfing. So meaning kita akan expected price itu akan melakukan atas. Seperti mana kita tengok ni, merah ditelan oleh biru, selama kat merah ni akan ditelan biru. So good lah 0, 1, 2 untuk naik ke atas. So itu yang tu expectedkan untuk weekly. So minggu ni kita expected price akan expected boleh sampai naik atas ataupun masuk balik ke dalam major resistance, and then kita expected price tu boleh break ke atas semua untuk this month punya price target. So itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So apapun good news sebenarnya, good position untuk Bitcoin sendiri punya. Kita dah buat sideways dalam kawasan ni untuk hari Minggu, kemudian kita expected boleh berlaku ke atas. So untuk di Bitcoin sebenarnya, untuk secara fundamental kita ada beberapa good news. Antara news yang kata yang paling menarik kita nak tengok yang kalau diikutkan, ada satu terbaca tadi, dari balik kita see blockchain ini yang kata chain pun dah nak buat debt sebenarnya, nak buat debt SC. So ada good fundamental. Just 201 untuk US sebenarnya, US suruh Paul untuk support crypto. So tak lupa news tu, news blockchain master tell. Alright, news sudah hilang ya, tapi nanti tuan cubalah untuk nanti malam tu cari back ni beberapa news. Tapi ada satu news sebenarnya, news tu yang kata expected untuk di Jerome Powell kata untuk backup crypto lah untuk US. Meaning bila US backup untuk di crypto, meaning kita akan nampak another more buyer akan berani untuk masuk dalam bisnis. Mari kita tengok FOMO akan berlaku. So guys, lagi kita tengok kawan-kawan lain juga. Yang pertama itu nak tengok di Ethereum ya. Kenapa Ethereum sampai 34? So apa yang berlaku di Ethereum adalah akan good lagi position. So untuk Ethereum mencakap kita ada monitor itu, iaitu ascending triangle. So triangle expected tu akan boleh sampai di 36. So kita dah pun masuk balik ke dalam major resistance. So price buat consolidation. So dah pun breakout, kita ada horizontal ni. Now aku kata free untuk Ethereum free untuk melakukan kenaikan at least sampai 38, barulah kita ada balik kita punya major resistance tu. Kalau ikutkan ni, kita akan tarik Fibonacci untuk minor resistance, swing high to swing low, kita akan dapat dia punya resistance di kawasan ini. So dalam major resistance kita ada resistance tu ini. So normal untuk price itu berlaku rejection sikit kawasan ni, dan sekiranya gagal kita boleh jatuh balik bawah. Kalau jatuh bawah tu seperti Bitcoin pun akan terus jatuh lah. So pun kuasa more expected untuk naik ke atas untuk minggu ni. So good untuk Ethereum melakukan kenaikan ke atas untuk melakukan break one more time, break major resistance, and expected kita boleh sampai ke 1.6 dalam 6,000 USD dollar untuk Ethereum. So lain coin yang nak tengok adalah nak tengok di Cardano.
So Cardano apa yang berlaku di Cardano nya. Cardano siapa nak orang kata, kalau nak tanya good position buy, still lagi kata Cardano baru lagi break kita punya bull flag tu. Bila break lah full flag, kita expected price tu akan melakukan atas sampai mana? Sampai 38. So sekiranya anda nak tambah aset anda dalam Cardano, nak cukupkan target, still lagi good position untuk buy. Kita dah break major resistance nya. Break major resistance, price akan balik retest 1, 2, 3, gagal untuk breakout. So orang kata good base untuk Cardano, and expected bila Bitcoin naik, expected Cardano juga akan melakukan kenaikan yang drastis. So still lagi consider good position untuk anda entry dalam Cardano untuk at least dapatkan target ataupun first entry. So untuk di lain-lain chart di BNB, so BNB apa yang tu cakap sebelum minggu lepas, kita tunggu breakout ni, dah pun breakout dan price tu sudah melakukan kenaikan ke atas. So untuk entry bukanlah good position untuk sekarang untuk entry. So apapun kita berada menuju untuk siapa Binance punya coin, siapa yang ada simpan tu sepatutnya untuk sampai di kawasan ni. So sampai di kawasan ni kita ada satu trendline hijau ni, iaitu trendline untuk kita couple handle juga. Expected boleh couple handle ataupun kita boleh buat sikit W lah untuk price itu more ke atas. So meaning kita ada lagi sama juga macam juga expectedkan, sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan, dia akan tarik semua altcoin. So good Bitcoin naik, good untuk altcoin juga untuk melakukan kenaikan. So lain-lain coin yang tu nak tengok ialah di Koti mana ada update kan di Facebook punya. Tu Koti punya expected boleh good position untuk buy sekian jatuh lagi kawasan ni. Kita ada price target ni, ada price target ataupun kita boleh tarik kita punya minus support to swing low to swing high. Kita expected whatever price kawasan ni kat, okay, price dah pun jatuh dalam kawasan minus support. So siapa nak kuota tambah grab untuk shooting buy Koti, macam cakap tu dah invest 300 coin untuk ni. So expected untuk 1000 coin. So dia tak buy sikit lagi, dia tunggu sikit lagi sekiranya drop balik ke kawasan ni. Macam mana? Macam expected tu punya price target. So price target ni supposedly kalau ikutkan macam ni, tu dia boleh jatuh kawasan ni. So apa yang berlaku sebenarnya Bitcoin naik yang drastik, kita expected Koti kan terus melakukan kenaikan lah. So expected ini hanyalah fake out untuk kata kejatuhan yang normal je. Tu mostly still lagi kalau siapa nak Koti ni untuk grab sikit first buy ataupun tambah sikit, tambah lagi dia punya collection, still lagi good position untuk buy. Apa yang tu menentukan lah ni kejatuhan ni. So expected kejatuhan ni mostly untuk sampai kawasan ni, sampai ke 30 ni barulah expected boleh sampai jatuh sikit lagi. Kita ada minor board ni probably boleh jatuh dalam kawasan 52 sen. Tu expected barulah good position untuk 52 sen and jatuh kawasan ni and ketut naik atas. Apapun kita ada horizontal support kan ni, so still lagi price tu boleh terus nak bounce ke atas. So consider macam di Cardano ni, consider good position untuk entry ataupun entry dalam Koti, untuk kata bukan all in, untuk at least letakkan ada position ada juga di dalam Koti siapa yang berminat dalam Koti. So guys, itu saja untuk pagi ni apa yang tu nampak. So banyak lagi coin yang tu expected apapun yang kita tengok untuk di lupa di VChain punya tu terlepas tu nak buy di kawasan 8 sen tu, price terus melambung naik atas. So itu juga selalu yang tu pesankan, whatever price dalam kawasan good support adalah good position untuk buy, sebab apa price tu boleh naik dengan drastik. Tu ada tu trend line, so price tu dah melakukan atas. So apa yang tu monitorkan ni, kita biasa boleh tengok rebound, kawasan tu boleh rebound dalam kawasan ni. Sekiranya breakout yang ni, kita expected price tu akan melonjak lagi naik atas. So apa yang kita tengok apakah akan berlaku dalam market ni, kalau kita tengokkan untuk yang ni untuk 4 hours. Untuk short term, kalau short term kita tengok di 1 hours, orang kata pergerakan untuk at least untuk hari ni apa yang akan berlaku, kita nampak pergerakan. So yang ni maknanya dia dah monitor ni. So apa yang berlaku, kita boleh possibility untuk VChain maknanya naik, kata expected melakukan kenaikan macam ini. So itu yang kita expected berlaku. So maybe slow sikit untuk di VChain, tapi apapun untuk long term punya investment, buy di good position buy adalah still lagi untuk good position untuk buy untuk long term. So untuk SRP, kita tahu ramai yang ada SRP. Itu sendiri ada SRP tu, apa yang berlaku SRP. So SRP apa yang untuk monitor tu, zone monitor satu falling wedge punya. Falling wedge ni dah pun breakout. So betul-betul di bottom last support tu, kata buat simulation, kemudian price tu sedang melakukan ke atas. So untuk yang di SRP, apa yang kita expectkan SRP untuk short term, kita boleh sampai dalam kawasan kalau point breaking, so expected boleh sampai $1.2 balik. Kemudian kita ada expected boleh sampai di top wedge kawasan 1.4. So ingat 1.4 adalah kawasan kita yang kata penting untuk kita breakout, untuk kita tembus untuk SRP.
So, break saja 1.45 kawasan ni, meaning kita berada balik di atas major support. Bila berada di atas major support, kita expected price tu boleh sampai kawasan dia punya major resistance dalam kawasan 2.2. So sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan yang drastik, kita expected XRP juga akan turut efek yang sama macam cakap. Bitcoin naik Bitcoin naik, altcoin juga akan efek. So meaning XRP kita possibility boleh naik ke atas. So kalau ada siapa yang Zohor lamanya, Zohor lama ni pada 1.3 Zohor buy di kawasan ni maknanya. Zohor buy di kawasan ni dulu tersebut dan price to drop. Kita tahulah BTC drop. So still lagi hold. So expected untuk SRP at least sampai di 2.02 akan bawa keluar tu punya 50% untuk ambilkan tu punya modal. Kemudian yang profit tu akan tinggalkan dalam market untuk SRP. So yang dua SRP tu akan layan profit yang tu tinggal je. Kemudian modal tu akan keluar untuk investkan. Sebab apa? Kalau SRP ni agak lambat dia punya performance dia, tapi apa still lagi projek dia memang good untuk long term. So guys, itu saja untuk pagi ni. Siapa yang tengok, yang penting kita nak tengok di BTC punya apakah performance BTC, sebab apa BTC akan efek kepada yang lain. So di daily lupa nak sharekan di daily punya. Di daily tu ada nampak satu continuity pattern ataupun karakteristik untuk candle tu. Candle akan terus melakukan ke atas. So kita nampak yang ni. So yang ini, so apa yang berlaku tu seperti kita boleh nampak pergerakan. Kita boleh nampak pergerakannya seperti ini untuk melakukan kenaikan. So yang terjumpa tadi mana? Pergerakan, yes, yang ini. Kita boleh expect apa yang berlaku jika kita ada down. Kemudian kita nak naik permulaan. Kemudian kita nampak candle ni. So mostly untuk hari 1 hari 2 hari ni mungkin Isnin mungkin kita nampak macam ni dia hari Rabu. Tapi untuk all end, kemudian kita akan nampak ada satu candle lah untuk push naik ke atas. So bila candle ni berlaku, apa yang akan berlaku dalam market? FOMO akan berlaku dalam. So meaning kita dah buy di good position, kita buy di ini retestment, kita buy di retestment. So apa yang kita bertunggu now, kita hanya sit back saja, tunggu saja market untuk kita break point-point kita yang penting. Kita monitor break ini, kita expect ada naik lagi ke atas. Break yang ini kita ada expect lagi naik atas. So break saja major return, kita akan start untuk take profit. So macam juga anda boleh ambil di whatever line ni 1.2, 1.6, anda nak ambil 10% ataupun anda nak tunggu sampai 42, bergantung pada anda. So, bergantung pada strategi anda sendiri lah. Untuk Zul ada strategi Zul akan take profit ke atas, and then bila sampai saja 1.6 Zul akan lock tu punya modal untuk di setiap coin. So guys, itu aja untuk pagi ni. So, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So sekiranya ada sebarang pertanyaan untuk coin anda atau anda nak buat analisis, anda boleh type di ruangan komen. Nanti Zul akan collectkan, orang kata kumpulkan anda punya request untuk altcoin anda, dan Zul akan buat another video maybe untuk 5-10 minit. Kalau ada contoh ada 5 request untuk altcoin yang apa saja anda boleh tanya di coin anda, kemudian Zul akan collect, Zul akan buat short video, anda boleh tengoklah di situ. Zul akan release juga di YouTube. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.